My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli shay'in muhita. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati, yang dihormati sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita meneruskan pengajian kita daripada halaman yang ke-98 daripada surah An-Nisa, daripada juz yang kelima. Kita bersyukur amat-amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk meneruskan mendapat hidayah hadiah daripada Allah. Itulah yang kita mohon pada setiap hari daripada surah Al-Fatihah dalam solat fardu kita paling kurang 17 kali sehari. Jadi atas itu kita ingin berkongsi perkara ini. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik boleh share di Facebook untuk beritahu pada kawan, dan mungkin selepas habis jam nanti di hujung rancangan nanti boleh dikongsikan lagi, kerana kita ingin memastikan hidayah ini bukan sekadar hidayah untuk kita. Hadiah ini bukan sekadar hadiah untuk kita, tetapi kita membaca ihdina, tunjukkanlah kami hidayah kepada kami. Maksudnya kita ingin berkongsi seramai mungkin hingga dunia ini dipenuhi hidayah membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meneruskan pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fazul sihat? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah, itulah bacaan Al-Fatihah sebentar tadi Ustaz ya. Kita membaca bersama untuk sama-sama kita ambil pelajaran dan kita ingatkan sebagaimana yang kita bincang awal tadi, ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itulah doa kita pada setiap hari, doa yang kita ulang-ulangkan dan yang paling berharga dalam kehidupan kita yang perlu kita mohon betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah ya, sebagai hadiah yang paling besar daripada Allah, agar apa sahaja kelebihan yang kita ada, pangkat, harta, keluarga, segala kelebihan yang kita ada itu sentiasa dipancar dengan cahaya hidayah sehingga kita boleh terus menuju jalan lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan meneruskan pada halaman 98. Mari kita sama-sama saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-122, Allah mengingatkan kepada kita tentang pahala agar kita beriman dan menguatkan amal soleh.
ya, dan ganjaran yang Allah akan beritahu di dalam ayat 122. Ayat 123 hingga ayat 126, berhak mendapat syurga bukanlah hanya dengan angan-angan, ya. Kalau kita nak dapat syurga, kita beragama Islam ataupun ada yang mendengar yang bukan beragama Islam, dia bukan hanya dengan angan-angan, hanya letak saja nama agama terus masuk syurga, tetapi ada panduan daripada ayat 123 hingga 126. Dan seterusnya pada ayat yang terakhir halaman 98 ini, mengasuh dan merawat anak yatim dan juga fatwa tentang wanita akan kita bincangkan lebih mendalam sebagai kesimpulan akhir sebelum surah ini berakhir pada beberapa halaman lagi, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu bacaan daripada ayat 122 hingga ayat 125 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa setia bersama dalam My Quran Time. Alhamdulillah, kita pada hari ini sambungan muka surat 98. Moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menerus kita bersama dengan Al-Quran. Dah masuk muka surat ke-98 dah, nak menghampiri kepada muka surat yang ke-100. Mudah-mudahan nombor ini hanyalah satu semangat kepada kita. Yang penting kita dapat mentadaburi, memerhatikan setiap ayat sampai kepada penghujung. Itulah antara maksud tadabbur, kita memerhatikan ayat sehingga penghujung. Bukan kita memerhatikan satu dua ayat saja, tapi kita kena belajar satu Al-Quran. Moga-moga kita akan menjadi Al-Quran yang bergerak dalam diri kita, insya-Allah. Baik, kita akan sama-sama membaca daripada ayat ke-122 hingga 125. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 122 hingga ayat 125 untuk mengingatkan kepada kita, jika semalam kita sudah diingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada musuh yang bernama syaitan dan ada langkah-langkah yang dibuat oleh syaitan. Dia menghantar jeneral yang pangkat besar kepada orang yang kuat imannya. Kalau yang iman tak berapa kuat mungkin dihantar, tetapi masih lagi syaitan akan menggoda hatta kepada para nabi, para rasul, dan ada langkah-langkahnya. Salah satunya bila diberikan angan-angan kosong dan kemudian diseru untuk membuat perkara-perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjalanan, itulah yang ingin dibuat oleh musuh Allah yang dilaknat. Dan pada hari ini Allah memberikan panduan kepada kita daripada ayat 122, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, walladzina amanu wa amilus solihat. Dua perkara, iaitu beriman, betul-betul percaya kepada Allah, kepada rukun iman yang ada, dan melakukan pembaikan demi pembaikan dalam kehidupan. Allah kata sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu akan dimasukkan ke dalam syurga, di bawahnya ada sungai, khalidina fiha. Apakah perkara penting di sini? Allah memberi ganjaran kepada kita kekal fiha abada di syurga nanti, kerana di dunia ini hakikatnya ustaz ya, buat kebaikan kadang-kadang ada masa kita gembira buat kebaikan, tapi ada masa dia tercabar ya. Kadang-kadang kita nak baca Quran 1 jam okey, kemudian ada masa kita sibuk sangat dan perit untuk kita melawan diri untuk melakukan kebaikan, amal soleh ya. Kita beriman, kita tahu bahawa kita perlu baca al-Quran pada setiap hari kerana ini adalah ubat. Kalau orang sakit perlu makan ubat pada setiap hari, maka kalau kita ini nak memastikan hati kita ini tidak sakit ya, tidak fi qulubihim marad fazadahumullahu marada dalam surah al-Baqarah, kita kena makan ubat pada setiap hari ya. Tetapi ada cabaran. Tetapi berbaloi kalau kita jaga dan beriman dan beramal soleh ini, kerana Allah menyatakan di bawahnya ada sungai, melambangkan ganjarannya amat besar ya. Bukan sekadar kolam, bukan sekadar tempat mandi ustaz ya. Allah bagi sungai di bawahnya, maksudnya itu milik kita ya, dengan izin Allah. Kerana apa? Kerana ia bercakap tentang balasan, dan ini adalah janji Allah yang benar. Ini yang menariknya, wa'dallahi haqqa. Kalau kita bandingkan semalam, apabila Allah menyatakan pada ayat 120 ya'iduhum wa yumannihim ya, siapakah yang memberi janji? Syaitan. Tapi syaitan beri janji angan-angan yang tak betul pun, tipu je ya. Allah kata ghurura pada ayat 120 yang kita bincang semalam. Jadi Allah menyatakan di sini wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih benar daripada perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pasal syaitan memang tak betul ya. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa kita ni berpegang kepada perkataan Allah ataupun perkataan syaitan? Apa yang kita fikirkan itu daripada Allah ataupun daripada syaitan? Kita mesti berasaskan kepada kitab al-Quran ini ustaz ya. Dia tak boleh sekadar saya orang Islam, saya nanti akan masuk syurga juga kalau katakan saya tak sembahyang ke, kalau saya buat apa-apa saja akhirnya masuk syurga juga. Perkara begitu sebenarnya ditegur pada ayat seterusnya ya. Apakah perkataannya? Laisa bi amaniikum wala amani ya, iaitu apa? Pahala daripada Allah itu bukanlah angan-angan kosong dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Ahli kitab, mengapa Allah cakap ahli kitab? Pasal satu bi amaniyukum itu peringatan kepada kita. Tetapi ahli kitab juga Allah ingatkan, pasal ada orang Yahudi kata bahawa asalkan dia Yahudi, beragama Yahudi, masuk syurga ya. Ataupun kalau dia beragama Nasrani, beragama Kristian, asalkan percaya pada Jesus Christ sebagai savior, sebagai penyelamat, masuk syurga. Tetapi sebenarnya Allah mengingatkan laisa bi amaniyukum. Angan-angan bukan sekadar angan-angan boleh kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala ya. Allah kata may ya'mal su'a, siapa yang beramal dengan kejahatan, yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Siapa yang buat keburukan, maka tidak ada pertolongan selain daripada Allah ya, tidak ada pelindung selain daripada Allah, wala nasira, tidak ada pertolongan ataupun pelindung. Jadi nasira itu ustaz ya, nasir itu pertolongan yang besar. Kalau ada yang kata saya agama, ada yang beragama Yahudi, nanti dia kata Nabi Musa nak tolong. Tak ada, Nabi Musa tak tolong. Nabi Musa boleh tolong waktu hidup sahaja, dia ikut kepada panduan daripada Nabi Musa, daripada Allah. Okey, insya-Allah. Ataupun orang Nasrani kata nanti Jesus Christ, kan, Nabi Isa akan tolong saya.
wala nasira. Ataupun umat Islam pun sama, diingatkan oleh Hamka ya di dalam tafsirnya, dia kata orang Islam kalau dia kata nanti nak minta syafaat daripada nabi, tapi kalau dia sendiri buat su maka sebenarnya wala nasira. Jadi ini adalah peringatan dan kejelasan untuk semua tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang sedang berada di Facebook. Kita buat baik sebenarnya adalah manfaatnya kepada diri kita, dan kalau kita buat tak baik sebenarnya kesannya pada diri kita juga. Kita tidak boleh berangan-angan hanya kerana lahir sebagai Islam terus sahaja kita mendapat syurga, di bawahnya ada sungai dan kekal dalamnya. Tidak. Allah ingatkan perkara ini juga dalam surah Al-Baqarah. Ya, Allah pernah ingatkan dalam ayat 111 hingga 113 yang kita telah belajar sebelum ini. Allah ulang beberapa kali ini kerana nak memastikan umat Islam jangan ulang balik apa yang berlaku kepada orang Yahudi, pada Nasrani. Mereka dapat kitab tetapi mereka tak baca, dan mereka pun tak tahu apa yang mereka kena buat, tetapi mengharapkan Allah selamatkan di dalam kehidupan ini. Ini nak memastikan ustaz ya, kita tak bersifat asabiyah ya, ataupun kata kita rasa masuk Islam terus jadi lebih baik daripada orang lain tanpa kita buat apa yang patut dibuat. Memang Islam ini betul, Allah redha dengan agama ini, inilah agama yang betul, tapi ia perlu diimani dan ia perlu diamalkan. Jadi seterusnya pada ayat 124 itu menarik ya, Allah memberi penekanan lagi. Muka surat ini Allah beri setengah muka surat ni memang penekanan demi penekanan ustaz ya. Betul. Kalau ustaz boleh ulang balik ayat 124 ya, di hujung itu ada perkataan naqira. Dalam Quran ni naqira itu berulang 4 kali saja. 2 surah Mudaththir, 2 surah An-Nisa. Jadi kita baca dahulu ayat 124 untuk kita memahami, ulang kaji balik naqira. Tuan-tuan yang berada dekat Facebook mungkin boleh tulis apa maksud naqira yang telah kita belajar sebelum ini pada ayat 53 daripada surah An-Nisa. Kalau tahu type kan, tapi kita nak baca bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, selamat menonton. Terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat ke-124. Mudah-mudahan angan-angan kita ke syurga bagus, tapi mestilah disusudi tadi cita-cita syurga. Bukan angan kosong, cita-cita kita biar selari dengan membuahkan dengan amalan-amalan soleh. Baik, kita nak baca ayat 124. Bagaimanakah penegasan seterusnya daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. Dan barang siapa melakukan amal kebaikan, baik lelaki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi ayat ini mungkin tuan-tuan selalu jumpa di dalam Al-Quran, tapi mari kita beri perhatian kerana bila Allah ulang bukan sama sebenar mesej yang sedang disampaikan ya, walaupun nampak seperti sama tetapi ia berbeza. Apakah perbezaan yang special, yang istimewa dalam ayat 124? Wa may ya'mal. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ya'mal ini yang beramal minas salihat dengan amal soleh, tetapi istilah ya'mal ini adalah dalam bentuk mufrad, dalam bentuk individu seorang ya. Min zakarin au untha, daripada lelaki atau perempuan ya, kerana ada yang kata bahawa Quran ni banyak cakap pasal lelaki saja contohnya ustaz ya, tapi sebenarnya ialah kalau dalam Al-Quran cakap pasal lelaki, dia merangkumi kepada perempuan juga ya, pasal kita dah belajar daripada surah An-Nisa, kita ini daripada satu, kemudian Allah jadikan lelaki wanita ya. Tapi kalau Allah kata zakarin au untha, itu maksudnya apa? Penekanan bahawa orang lelaki sila beri perhatian beramal soleh
dan orang perempuan sila beri perhatian. Ya, Allah suruh kita beri perhatian pasal apa? Pasal lelaki cara lelaki, perempuan cara perempuan, fungsi masing-masing, tetapi peluang ke syurga sama. Sama. Sama Kesudahannya semua syurga. Semua ke syurga. Tak ada pula cakap pasal lelaki ni boleh jadi imam, yang perempuan jadi makmum, imam dapat pahala lebih, tak. Kan? Ia memanglah imam boleh dapat pahala orang kat belakang, tetapi ibu yang menyusun anak untuk solat contohnya dan menggerakkan suaminya untuk pergi ke masjid dapat pahala juga seperti mana juga si suami pergi ke masjid kerana si isteri yang menyusun dan juga memastikan kebaikan amal soleh itu dilaksanakan. Jadi adil bagi Allah, peluang ikut pada fungsi masing-masing. Tetapi lebih daripada itu Allah cakap apa? Wa huwa mukmin. Syaratnya apa? Mestilah buat amal soleh itu atas dasar iman, bukan buat amal soleh. Ya, Allah tekankan wa huwa mukmin ini kerana kita dah bincang sebelum ini tentang lawan mukmin ini adalah yang tidak beriman, yang kufur, yang syirik kepada Allah. Ada orang buat baik, Ustaz. Ada orang yang derma sampai 1 bilion, 2 bilion, tetapi kalau tidak mukmin, Allah tolak. Ya, pasal apa? Dalam hati itu ada penyakit, ada virus bila ia tidak diasaskan kepada iman kepada Allah. Pasal iman pada Allah itu esakan Allah, tidak menyengutukan Allah, itu asas penting ketika kita membuat kebaikan. Dan lebih daripada itu Allah kata faulaika yadkhulunal jannah. Ini ada istilahnya iltifat, perubahan yang Allah gunakan. Peringkat awal kita individu Ustaz ya, seorang. Sebabnya kalau kita tengok sini wahwa mukmin ini, kalau ada yang cakap ini untuk orang lelaki saja ke? Huwa tu dia lelaki kan? Kita sudah bincang bahawa kalau Allah cakap dia lelaki itu dia cover, merangkumi wanita sekali. Pasal kita ni datang daripada satu nafs wahidah ya. Tapi kalau Allah letakkan wanita, yang itu berbeza ya, Allah memang asingkan untuk kefahaman kita. Jadi kalau di peringkat awal itu seorang, tetapi di hujung itu Allah cakap faulaika yadkhulunal jannah dalam bentuk jamak Ustaz ya. Apa maksudnya kat situ? Ketika di dunia kita masing-masing kena jaga amal masing-masing, jaga iman masing-masing. Jangan kita nak outsource ataupun bergantung kepada suami saya, kepada isteri saya, kepada ustaz saya, kepada ulama saya, bukan. Masing-masing kena jaga. Tetapi kelebihan bila kita jaga di dunia ini, walaupun kita rasa macam ya Allah peritnya saya nak belajar al-Quran contohnya, nak bangun pagi contohnya. Tetapi bila kita jaga betul-betul, Allah beri ganjaran apa? Faulaika yadkhulunal jannah. Ya. Masing-masing ini bawa amal masing-masing, tetapi bila sampai di syurga kita akan dapat satu nikmat, namanya ialah berjemaah. Ya, kita dapat jumpa ayah kita, mak kita, jumpa nabi kita, jumpa Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istilahnya faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna naqira. Allah tidak menzalimi walaupun apa tuan-tuan? Naqira maksudnya ialah tumpuk yang ada pada biji kurma Ustaz. Tumpuk ni je. Kecil sangat itu. Sebenarnya walau kecil begitu pun Allah tidak akan zalimi. Nak ceritanya apa? Yang penting ialah kita betul-betul jaga amal kita. Hari ini semak solat kita, Quran kita, infak kita, sudah kita lakukan ke belum? Kalau orang lain tak buat, kita kena buat. Kalau orang lain buat, lagi kita kena buat. Kerana apa? Kerana Allah tidak tinggalkan walau sedikit untuk dinilai daripada kehidupan kita. Ini membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan. Iaitu perkataan kita ialah dakhala yang kita baca dalam ayat 122, maksudnya masuk ya, ataupun diizinkan. Perkataan ini berulang 126 kali dan di dalam ayat 122 kita bertemu dengan perkataan sanudkhiluhum, mereka akan masuk ke mana? Masuk ke jannat, bukan jannah, jannat iaitu banyak syurga. Mungkin ada yang bertanya, nanti buat apa saya masuk banyak syurga? Sebenarnya syurga, dapat lagi syurga. Kalau di dunia ini kita nak, kalau ada rumah, walaupun kita duduk hanya satu rumah, kita nak pergi ke sana, pergi ke sini. Inilah kurniaan Allah. Allah memahami psikologi kita agar kita dapat buat yang terbaik, kerana walaupun tak dapat segala-galanya di sini, tapi kita akan dapat syurga dan syurga di mana tuan-tuan? Di akhirat nanti, kerana kita
kenal musuh kita dan kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, pada ayat 125 kita nak belajar juga, tapi sebelum kita teruskan, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bertemu kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita membincangkan halaman 98. Kita doakan pada Allah SWT, Allah mengizinkan kita memahami, ya, kita baca, faham dan mengamalkan intisari daripada halaman 98 ini untuk kita sampai ke satu destinasi di jannat, di syurga Allah yang penuh dengan keamanan. Dan sebelum kita sampai ke sana, kita nak pastikan kita orang beriman menjaga keamanan dan kita menghargai kepada pejuang keamanan di kalangan para pahlawan dalam kempen Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Dijemput pada tuan-tuan untuk menyumbang, untuk kita menghargai pengorbanan pahlawan-pahlawan ini untuk kita juga meneruskan perjuangan kita keamanan di peringkat negara ini. Dan kita nak teruskan dengan surat tajwid kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih penonton sekalian. Saya nak mengajak pada semua terlebih dahulu bersama-sama kita meramaikan lagi pertemuan kita di platform rasmi. Kita ada Facebook Sahabah Al-Quran my #QuranTime dan juga Facebook my #QuranTime. Juga boleh tonton di YouTube my #QuranTime Official dan Instagram My Quran Time Official. Saya nak mengajak penonton, insya-Allah sama-sama kita nak belajar sedikit pada hari ini ilmu tajwid. Semalam kita dah belajar berkenaan dengan sifat syiddah ataupun suara tertahan, lawannya rakhawah, suara terlepas. Semalam kita dah terangkan tentang syiddah. Apa itu syiddah? Iaitu sifat suara tertahan apabila menyebut hurufnya kerana berpaut kuat pada makhrajnya. Hurufnya ada 8 kan. Apa dia? Ajid, qatim, bakat. Okey, hari ini kita nak belajar tentang sifat rakhawah pula, lawan kepada syiddah. Kita perhatikan di slide kita. Syiddah versus rakhawah. Apa rakhawah? Iaitu dari sudut bahasa lembut. Tak boleh faham lagi tu. Kena tengok istilah ilmu tajwid baru kita dah boleh faham rakhawah tu apa. Yang dikendaki dalam ilmu tajwid, istilah rakhawah ialah suara yang terlepas. Lawan bagi terlepas, tertahanlah. Maka rakhawah, suara yang terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya berpegang pada makhraj. Dia berpaut pada makhraj itu tak kuat, dia terlepas. Kalau semalan syiddah berpaut pada makhraj kuat kerana ditekan pada makhraj kan. Huruf hamzah umpamanya, huruf jim umpamanya, huruf ta umpamanya, itu syiddah. Hari ini rakhawah, suara terlepas daripada makhraj ketika menyebutnya. Hurufnya ada banyak jugalah. Kalau kita nak hafal kan. Ada baiknya kalau kita hafal yang syiddah pun okey dah. Bila hafal yang syiddah, ajid, qatim, bakat, maka selain daripada ajid, qatim, bakat itu adalah huruf rakhawah. Kecuali ada beberapa huruf disebut sebagai tawassut, huruf lin umma. Itu kemudian. Baik, rakhawah ni maksudnya suara kita terlepas daripada makhraj. Kita ambil contoh ayat 122 yang kita baca tadi, ayat pertama yang kita baca pada hari ini, muka surat ke-98. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita ambil contoh huruf ha. Orang Melayu kata ha pedas kan. Huruf ha di mana di tengah halqum. Huruf ha ni antara sifatnya adalah sifat rakhawah yang kita belajar hari ini. Macam mana nak pastikan betul bila kita menyebut huruf ha? Huruf ha bila kita sebut mestilah sifat rakhawah ada. Apa sifat rakhawah? Suara yang terlepas daripada makhraj. Contoh ha, mintah. Dengar tak suara tu dilepaskan. Ha tadi bukan mintah, bukan minta, mintahti. Tah, huruf ha itu daripada makhraj ni dia keluar suara ha, berjalan suara je. Dia tak mati macam hamzah kan. Ta'ti yu'minu, tapi ha min tahtihal anhar. Termasuklah huruf ha yang simpul selepas itu. Min tahtihal anha, ha, bukan tahtihal an'a, bukan an'a, anha. Itu berbaris.
Kalau mati dia lebih lagi dari sifatnya. Contoh kita baca ihdinas siratal mustaqim kan, baca surah Al-Fatihah setiap hari kita baca 17 kali sekurang-kurangnya. Pada ayat ihdina huruf ha mati kan, mesti suara ha itu dilepaskan daripada makhraj. Dengar suara, bila sebut suara nak cek betul tak betul melalui pendengaran. Kalau buat ihdinas siratal mustaqim, ada enggak baca macam tu? Baca gitu. Ihdinas sirat, tak boleh macam tu. Mesti kalau lepaskan suara ha, dengar suara tu berjalan keluar. Dan sifat tu sifat lemah. Sebab tu kita kata pautannya lemah pada makhraj. Maka bila lemah, bukan masuk bila kata lemah kita kena lemahkan dia, bukan. Bila masuk lemah, jangan kita lemahkan bunyinya, menjelaskan bunyinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina dengan ihdina, kita tahankan bunyinya. Itu sifat rakhawah. Kita tak boleh buat contoh semualah. Kalau ambil contoh semua satu persatu huruf rakhawah, maka tak habis rancangan kita hari ini. Kita nak, misi utama kita ialah nak tadabbur, tapi kita selitkan sedikit. InsyaAllah mungkin pada rancangan-rancangan lain kita boleh telitikan lagi hukum tajwid insya-Allah. Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membincangkan semalam syiddah, hari ini rakhawah ya, maksudnya lepas Ustaz ya. Lepas huruf ha tadi yang saya dapat ya, ha dipanjang banyak sikit huruf-hurufnya ya. Jadi lepas sikit. Masya-Allah. Jadi ini satu lagi bila Ustaz cerita tadi tu, saya teringat ada seorang yang dia belajar bahagian bahasa pertuturan untuk anak-anak kan. Rupanya kalau kadang-kadang anak-anak ni dia nak cakap ha ke ha ke susah kan, bila Ustaz baca Fatihah dia macam tersekat-sekat dia tu. Ini adalah satu perkara yang disemak sebenarnya. Maksudnya anak-anak kita ketika dia lahir kemudian dah setahun 2 tahun, penggunaan cara dia menyebut perkataan itu diperhati oleh jururawat ya, oleh pakar-pakar. Kalau dah 2-3 tahun masih lagi tak boleh bercakap perkataan huruf-huruf tertentu, dia akan dibawa untuk diubati. Ya, jadi bersyukur betul ya kalau katakan tuan-tuan kita dapat membaca, walaupun mungkin ada yang kata merangkak, tapi boleh sebut ha, boleh sebut ha dengan betul, dan akhirnya kita pula baca Al-Quran. Ini sebagai anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada orang yang dia kena hantar anaknya untuk diubati. Pasal tidak boleh, kadang-kadang dia mungkin tak boleh sebut, itu ada kaitan juga dengan otak ya, tentang pembelajarannya. Jadi kita ingin teruskan pelajaran kita pada hari ini daripada halaman 98. Kalau tadi kita sudah baca daripada ayat 122 hingga 125, kita belum bincang lagi ayat 125 bercakap tentang Nabi Ibrahim di sini. Tapi kita nak teruskan juga daripada ayat 126 hingga ayat 127 ya, di mana pada ayat 125 ni Allah menekankan tentang waman ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah ya. Siapakah yang lebih baik agamanya selain daripada orang yang menyerahkan wajhah. Apa maksud wajhah? Wajahnya. Ya, wajahnya. Jadi apa maksud wajahnya? Maksudnya ialah kita, kepala kita, wajah kita ini adalah lambang kemuliaan. Apabila seseorang itu dia menyerahkan wajahnya ini, dia menghadap kepada Allah, menghadap kepada kiblat Ustaz ya. Ini tandanya dia sudah merendahkan diri betul-betul pada Allah, wa huwa muhsin, dan dia baiki lagi amal kebaikannya. Itu sebenarnya dia menjejak kepada Nabi Ibrahim Hanifa secara fokus. Allah beritahu begini, mengapa? Kerana bila Nabi Ibrahim mendekati pada Allah, Allah kata wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah pula yang ambil Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berusaha beriman, beramal soleh, kita nak dekat diri pada Allah, nanti Allah akan dekatkan kepada kita. Ya, bukan sekadar kita sahaja, Allah akan lebih cepat lagi. Syaratnya apa? Kita mesti cuba untuk muhsin, buat yang terbaik. Dan tuan-tuan buat yang terbaik dengan baca Quran, belajar tajwid Ustaz ya. Ada orang kata belajar tajwid tu, hukum-hukum tu buat apa nak belajar kan? Sebenarnya pasal kita nak jadi muhsin, nak baca yang terbaik, dan moga-moga Allah mendekati kita, Allah mudahkan urusan tuan-tuan yang berada di rumah kerana kita buat yang terbaik pada kalam Allah ketika kita membacanya. Jadi ini ayat 125, kita nak teruskan pada ayat 126 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, kita tanpa melengahkan masa, kita masuk ayat ke 126.
dan 127. Sama-sama kita mendengar kembali kupasan kemanakah tadabbur seterusnya untuk kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita untuk sama-sama kita menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah orang yang dekat tu kita hanya sebut oh dia tak apalah, dia memang dekat dengan Allah. Tapi persoalannya Ustaz sebut tadi, usaha atau tidak kita. Dia berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, maka dia dekat pada Allah. Persoalannya kita semua, untuk saya semua, adakah kita berusaha untuk itu? Lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha untuk sampai kepada kami beri jalan. Lanahdiyannahum. Apa ayat Ustaz? Lupa dah Ustaz. Wallazina jahadu. Wallazina jahadu. Surah Al-Ankabut itu penting Ustaz ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 126 dan ayat 127 ya. Selepas kita melihat tentang Hanif di dalam ayat yang ke-125 iaitu lurus ya. Hanif ini lawan kepada Hanafa, ini lawan pada Janafa maksudnya. Kalau Janif itu adalah orang yang bias, yang tidak fokus. Tetapi kalau orang yang fokus itu digelar sebagai Hanif, dan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang fokus ya. Jadi dalam kehidupan kita ya, mari kita sama-sama saksikan situasi kita yang kedua daripada halaman 98 ini, iaitu kita bercakap tentang seorang yang sentiasa ya menjaga kepada anak. Siapa anak tu? Anak itu adalah mewakili kepada anak yatim sebenarnya, dan ayat inilah yang kita akan sentuh pada ayat 127 sebentar lagi ya. Tapi sebelum kita pergi kepada ayat 127, apakah isi daripada ayat 126? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah lah yang meliputi, yang tahu segala-galanya, yang menguasai segala-galanya. Allah sudah kepung istilahnya ya. Maksudnya mengapa ayat ini penting untuk kita faham? Kerana bila dilihat kepada surah An-Nisa ini, cabaran di dalam rumah, cabaran di luar rumah itu, kadang-kadang ada setengah kata bahawa siapakah yang akan menjaga wanita, anak yatim ataupun orang-orang yang buat perangai di kalangan munafik, orang yang hati berpenyakit ini. Tapi sebenarnya Allah kata Allah dah milik segala-galanya. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, iaitu apa? Allah lah yang meliputi, yang mengepung segala-galanya. Jadi don't worry, jangan bimbang. Yang penting kita perlulah ya'mal minas salihat, beramal baik dan juga kita beriman. Maka sebenarnya kita ini menyerah diri pada Allah, kita ini menghadap pada Allah cemerlang, wa huwa muhsin. Kita ikut Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim adalah contoh teladan di mana banyak cabaran ustaz ya. Dia kena dikutuk, kemudian ayah halau. Ada yang kata sama ada ayah atau bapa saudaranya. Kemudian jumpa pemimpin waktu itu kena pula baling dalam api. Ya, anak dah dapat kena tinggalkan, balik ke Palestin, ke Iraq, kemudian bila jumpa nak kena sembelih pula tu. Subhanallah ya. Memang mencabar kehidupan Nabi Ibrahim, tetapi kerana Nabi Ibrahim hanif, Nabi Ibrahim fokus kepada Allah, maka Allah kata dalam ayat 125 yang kita bincang tadi, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim ini sebagai kesayangannya. Ya. Kita macam mana? Kalau kita nak disayangi Allah juga, kita kena melihat contoh tadi bahawa ada cabaran, tapi kita yakin bahawa don't worry. Ya, kalau kita rasa macam harta kita kurang ustaz kan, kita banding dengan orang lain, kita rasa macam jealous ke apa ke, tapi bila kita rasa iri, kita kena ingat bahawa Allah yang bagi pada dia, Allah boleh bagi pada saya kalau itu yang kita perlukan. Ya, kalau orang lain dapat lebih, Allah boleh bagi kita lebih. Jadi bila kita tahu bahawa Allah dah kepung kepada semua orang, jadi untuk kita Allah dah kepung dengan kebaikan, ya, orang lain pun Allah kepung dengan kebaikan, kecuali siapa yang tidak mahu kebaikan sahaja yang tidak selamat. Jadi ini adalah ayat 126 dan Allah membawa kepada kita ayat 127 review. Ya, ini semak kepada apa yang berlaku sepanjang surah An-Nisa sebenarnya. Dalam tafsir Hamka ini saya bacakan sedikit. Kata Hamka membuat kesimpulan kepada surah An-Nisa ini, awal daripada surah An-Nisa bercerita tentang kita ini dicipta daripada nafsu wahidah, kemudian jadi lelaki perempuan. Kemudian bercerita tentang perempuan, ya, tentang anak yatim. Kemudian bercakap tentang kahwin ustaz ya, 2 3 4, tapi kalau tak mampu adil, 1. Pasal ramai orang yang menggunakan ayat tersebut untuk kata sebenarnya 2 3 4 lebih utama. Ya, tetapi sebenarnya 2 3 4 itu untuk memperjuangkan anak yatim. Tetapi kalau katakan dengan pasal dalam perbincangan di dalam ini ustaz ya, dalam Amazing ini, hadis Nabawi, Urwah bin Az-Zubair bercerita bahawa dia pernah bertanya pada Aisyah tentang firman Allah surah An-Nisa ayat 3. Yang 2 3 4 itulah ya. Jadi yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, lalu walinya tertarik dengan kecantikan dan hartanya dan berhasrat untuk mengahwininya dengan memberikan hak lebih rendah daripada yang biasa diberikan pada isteri-isterinya. Yang lain dia bagi rendah, yang ini dia bagi lebih pasal cantik, banyak harta, dia bagi lebih sikit. Maka diingatkan kalau dengan kahwin 2 3 4, kahwin lagi dengan anak yatim tersebut tidak adil, maka dinasihatkan kekal dengan satu sahaja, jangan kahwin dengan anak yang kedua, ketiga, empat. Jadi ini sebagai sinopsis ringkasan dibawakan oleh Hamka. Kemudian bila dah jaga, dah jelas tentang nikah cerai, dibawakan pula urusan di luar rumah. Ya, yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu tentang masyarakat, tentang umat, kita kenal kawan, kita kenal lawan, orang-orang munafik contohnya, sehingga kan kalau berinteraksi dengan musuh, Allah bawakan bagaimana berperang dan bagaimana mengatur solat di dalam perang. Itu yang kita dah belajar selama hari ini. Tetapi masih lagi ada yang di kalangan sahabat bertanya pasal wanita, wa yastaftunaka fin nisa, itu ayat 127. Mereka bertanya fatwa tentang nisa. Qulillah, ya, katalah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu di dalam Al-Quran tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu yang ditetapkan untuk mereka sedangkan kamu ingin menikahi mereka. Jadi ceritanya ada anak yatim perempuan ditahan dalam rumah pasal apa? Pasal ada harta, dan ditahan hartanya, tak diberikan mas kahwin walaupun berkahwin dengannya pasal katanya saya dah jaga anak ini. Itu tidak dibenarkan, ya, masih lagi kena bagi mas kahwin. Dan kemudiannya bagaimana pula dengan menikahi mereka yang ataupun dengan anak yang masih dipandang lemah, mustad'afin minal wildan, di kalangan anak-anak, wa antaqumu lil yatama bil qist. Kenalah kamu bangkit memperjuangkan keadilan untuk anak yatim ini. Ya, membawa kita hampir di hujung surah An-Nisa ini. Maksudnya apa? Surah An-Nisa ini bercakap tentang adil, bercakap tentang qist. Adil ini maksudnya apa? Adil ini kita bagi, meletakkan satu pada tempatnya. Tapi qist ini Ustaz, ya, dia bukan sekadar adil tetapi mengelakkan daripada perkara yang tidak adil.
nampak macam lebih kurang sama kan, tapi qist ini lebih detail, lebih ditekankan amaran daripada Allah. Pasal kadang-kadang kita adil, kita kata bahawa kita kata balik ada katakan 2 anak, nah kita bagi hadiah A, hadiah B contohnya, adil. Tapi kalau qist maksudnya apa? Kalau hadiah A itu diperlukan oleh anak, hadiah B tak diperlukan anak, maksudnya itu tidak qist. Maksudnya kita nak mengelakkan daripada tidak adil. Maksudnya anak tadi A dia kata dia minta baju, kita bagi dia baju. Tapi anak B dia kata nak hadiah kasut, tapi kita bagi baju juga, dia memang dah ada baju. Jadi itu bukan qist. Adil memang adil. Jadi bila bercakap tentang 2, 3, 4 ya, yang awal surah An-Nisa, Allah menggunakan perkataan qist. Maksudnya bukan sekadar adil asalkan ada hari untuk yang pertama 2, 3, 4 okey, bukan sekadar itu. Tapi sampai tahap qist, tetapi itu mencabarnya Ustaz. So, bila bercakap tentang qist ini, Nabi pun cakap bahawa kecintaan beliau bukannya sama kan, tak mudah untuk ini bercakap tentang yang 2, 3, 4 lah ya. Tapi kalau belum 2, 3, 4 Ustaz ya, yang itu kita ambil pelajaran lah. Jangan cari pasal lah Ustaz. Jangan cari pasal. Kalau tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kecuali betul-betul lah ya. Cakap dalam TV pun tak berani dah. Tak berani dah. Ya, macam mana nak ni lagi kan Ustaz ya. Jadi ini pelajaran untuk kita belajar daripada ayat 127, wama taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Ya, siapa yang buat kebaikan ini fa innallaha kana bihi alima. Allah tahu kita adil ke tidak adil, qist ataupun tidak ya. Dan inilah gambaran luas daripada halaman 98. Mari kita saksikan karikatur kita secara keseluruhan, iaitu kita melihat pada bahagian yang sebelah kiri itu bercakap tentang pesanan agar buat iman ya, beriman dan beramal soleh, nanti akan dapat ganjaran yang baik di sisi Allah ya, berbanding dengan ahli kitab yang dia berangan-angan saja nak dapat syurga tetapi tidak mahu beriman beramal soleh. Dan di sebelah kanan itu perjuangan bagi anak yatim ya, perjuangan bagi wanita adalah perjuangan Al-Quran yang dibawakan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ini. Kita mohon pada Allah, Allah pimpin kita terus beramal adil dalam segenap perkara dalam kehidupan kita dengan pimpinan doa Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfaz alaina walidina wa dhurriyyatina wa azwajina wa arhamina. Ya Allah, peliharakanlah ke atas kami ibu bapa kami, isteri-isteri kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat Al-Quran kami dan seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, peliharakanlah kami daripada wabak, bala dan bencana ya Allah. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin. Ya Allah, peliharakanlah negara kami dan seluruhnya ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada angan-angan yang membinasakan kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami terus melakukan amal soleh sehingga bertemu denganmu ya Allah. Kami yakin janjimu adalah benar dan kami langsung tidak yakin kepada janji syaitan ya Allah, hanya menakut-nakutkan manusia. Perkataanmu adalah benar, syurgamu adalah benar ya Allah, dan neraka itu adalah benar, dan nabi-nabi itu adalah benar ya Allah, dan pertemuan denganmu adalah benar ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, himpunkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi agar kita terus beramal Ustaz ya, dengan resolusi daripada halaman yang ke-98 kita saksikan, iaitu yang pertama pada ayat 122 kita belajar kita perlu menguatkan lagi iman dan membanyakkan lagi amal soleh kita agar kita mendapat rahmat Allah, kita diizinkan ke syurga-syurga yang ditawarkan oleh Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa sedar Allah Maha berkuasa ketika kita rasa letih, ketika kita rasa tidak bermaya ataupun kita rasakan macam saya tidak ada banyak perkara, kita tahu bahawa Allah yang mempunyai wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan yang ketiganya, kita bersikap adil pada wanita, pada anak kecil, pada anak yatim, kepada sesiapa sahaja yang mustad'afin, yang lemah, kerana kita tahu semua perkara itu adalah khair, kebaikan yang Allah tahu dan Allah nilai, yang menjemput rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang kita ingin sebar-sebarkan. Kita ingin nilai ini diamalkan, diimani, dan
salah satu platform yang boleh kita sebarkan ialah Wakaf Quran untuk Ummah. Ini usaha tuan-tuan boleh menyumbang, menyokong kepada perjuangan menyebarkan mushaf dan menghasilkan pelbagai lagi pendidikan-pendidikan berteraskan Quran, di mana kita doakan negara ini, dunia ini dipenuhi dengan hidayah dengan mengamalkan surah An-Nisa sebagai surah panduan. Kita bertemu lagi tuan-tuan sekalian pada jam 5 petang, pada jam 10 malam, dan juga kepada yang pagi mungkinlah lewat saatnya, mungkin tertinggal jam 6 pagi. Jadi kita sama-sama mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi dan terus istiqamah. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mufas yang membawakan program ini agar kita adil di mana sahaja, agar kita masuk syurga. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal.